Okay, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa maulah. Assalamualaikum and good morning. Are you guys ready for today's review? Yes. Yes, Doctor. Okay, let's review all the topics for test 2. Nombor 1 kita buat undetermined method of undetermined coefficient. Yang kedua kita buat inspection method. Yang ketiga kita buat reduction of order. Kemudian apa lagi? Variation of parameters. Sekejap. Mana dia punya ni? Variation of, saya kena tutup benda ni. Variation of parameters. And then kita buat exponential shift. Dan last kali kita buat inverse operation. Okay, let's try to give one example. So kesemua ni apa dia? Kesemua ni adalah in our case kita nak solve non-homogeneous differential equation, and then with several with Rx can be exponential of x or p of x. P of x this is means like polynomial. Kemudian kita ada trigonometry which is sine x or cosine or product of everything. So key dia cuma nak ni, tapi kita ada pelbagai method. Okay. Method of undetermined coefficient, contohnya yang ni. Dia adalah general method. So kalau contohnya awak tak dapat awak tak ingat semua ni, inspection method, kenapa dia jadi macam ni dah? Inspection method, reduction ni semua, kalau awak tak ingat boleh guna method of undetermined coefficient in most cases. Okay, saya bagi contoh soalan dan kita cuba guna kesemua method ni. Okay, let's see this. Okay, let's say the question is, solve y double prime minus y equals to e to the x. Okay. So mula-mula kita guna method of undetermined coefficient. So untuk buat method of undetermined coefficient, kita kena pastikan tengok dulu dia punya y homogeneous. Okay, let's see homogeneous solution. So lambda squared minus 1 equals to 0. So this is the auxiliary equations. And then we have lambda equals to plus minus 1. So y homogeneous adalah boleh juga guna y complementary, sama juga dengan y homogeneous. So yang ni saya nak tekankan sebab dia adalah homogeneous solution equals to 0. Equals to C1 e to the x plus C2 e to the minus x. So yang ni awak dah, saya tak ada problem dalam kes ni. Okay. So soalan saya, how to choose particular solution? Okay. Saya awak dah tahu macam ni, kalau y particular untuk method of undetermined coefficient, y particular saya kata ax
E to the X. Sebab apa? Sebab Y homogeneous dah ada kat sini. Dekat EX. YP sama dengan sepatutnya mana padan. YP sama dengan AEX berdasarkan yang right hand side kat sini. Tapi disebabkan homogeneous solution ada EX, so sebab tu kita tambah X E to the X. Okay. Kalau saya bagi awak dalam masa 5 minit untuk selesaikan, saya nak awak berlatih. Okay. A sama dengan berapa? Saya bagi 5 minit dalam 8.13. Cuba cari A sama dengan berapa. Okay, sebelum mungkin saya ni, kalau siapa yang belut yang ingat tak ingat tu, okay, maximize. Okay, so kita masukkan balik YP ni ke dalam differential equation. So YP prime sama dengan AX E to the X plus A E to the X. Kemudian YP double prime sama dengan apa? A E to the X. Sekejap, saya tak nak ni. Okey, kita ambil yang ni dulu. AX E to the X tambah dengan 2. Nak jadi 2, tak apalah. Saya ni. Okey, betul tak? So A E to the X plus. So yang ni dah selesai untuk yang ni. Kemudian yang ni pula A E to the X. So yang ni akan jadi AX EX plus 2 A E X. So awak selesaikan, masukkan balik ke dalam. Put it back to find A. So A, jawapan dia apa? YP sama dengan? 1/2. Okey, 1/2 EX kuasa 2. EX. Okey, so yang ni senang sebab apa? Sebab dia cuma ada satu coefficient sahaja. Okay, two method of undetermined coefficient. Okay, let's look at next method, which is inspection method. Okay, inspection method, kalau saya tukarkan equation tadi kepada d squared minus 1 of y equals to e to the x. Okay, macam mana nak buat? Boleh tak? So kalau awak ingat balik, boleh guna yang R kosong yes, per N. Rx, case 1 buat 1, kita kena buat R0 which is constant. Kemudian kita ada R0 equals to cosine, let's say this is A, cosine BX or A sin BX. Case ni saja yang kita ni. Tapi memandangkan dia punya right hand side dia adalah E to the X. Dia tak ada apa ni, dalam inspection method ni tak ada. So kita kena guna method of undetermined coefficient. Dalam kes ni kita tak boleh. Kecuali kalau saya kata yang ni adalah let's say 10. Let's say if it's 10, senang saja dia akan jadi R0 divided by AN, which is
10 over minus 1. So untuk constant senang, tapi untuk exponential kita tak buat dalam case exponential. Kita cuma buat untuk constant dengan cosine or sine. Okay. So in that case kita boleh guna. Let's look at yang ketiga. Kita tengok balik yang ketiga apa dia. Reduction of order. Okay, reduction of order. Reduction of order. Okay, reduction of order, kita tengok balik, dia adalah y double prime minus y equals to ex. Okay, yang ni tak ada masalah sebab apa? Sebab yang ni adalah y double prime. Kita boleh pilih sebagai apa ni? Apa dia? W prime sama dengan y double prime, kita buat macam tu. Tapi kalau dia melibatkan contoh y triple prime plus y double prime plus y, yang ni akan jadi lebih complicated sebab yang ni akan jadi w double prime equals to y triple prime. So dalam kes ni kita boleh guna sebab dia tak melibatkan step yang panjang. Okay. So, dia punya right hand side adalah e to the x. Satu saja. So which is convenient dengan kita punya ni. Sebab apa dia kata kalau kita ada satu saja, so right hand side is just one. So if we knew, let's say y1 equals to e to the x berdasarkan yang ni. So kita kata y solution sama dengan v e x. Okay, so y prime sama dengan v e x plus e x. And then y double prime sama dengan v e x plus apa lagi? E x untuk yang ni. So untuk yang case ni. Tambah dengan e x satu lagi, so dia akan jadi 2. Tak cantik lah pula 2 tu. Okay, saya bagi ruang sikit. Plus yang ni jadi v e x plus v prime. Prime e x. Untuk yang ni dulu. Ya, saya rasa saya tertinggal sesuatu ni. Ya, sekali lagi Okay, sekali lagi. Okay, kita nak guna v yang ni prime. So jadi v prime e x plus v e x. Okay, kemudian y double prime is just v double prime e x untuk yang ni. Kemudian plus v prime e x plus dengan v prime dia akan jadi 2 kat sini. V e x. Okay. So y double prime kalau kita tulis balik sama dengan v double prime e x tambah dengan 2 v prime e x tambah dengan v e x. So solve this. So v double prime tolak e x tambah 2 v double single prime e x tambah dengan v e x tolak dengan y which is v e x sama dengan e x. So yang ni cuma apa dia? Kita gantikan balik
Daripada sini, y double prime, kita masukkan balik. So this is just y double prime tolak dengan y sahaja. Okay, so kalau tengok kat sini, yang ni cancel out. Kemudian EX kita boleh solve, dia akan jadi 1. So jadi V double prime tambah 2V prime sama dengan 1. Okay, boleh selesaikan tak daripada sini? So let's say kita kata let W equals to V prime. So W prime sama dengan V double prime. So kalau saya kata yang ni adalah W prime plus 2W equals to 1. So siapa nak apa ni? Try daripada situ. Guna apa? Guna integrating factor. Yang ni dia panjang sikit. Kita ke sini. Okay, saya tulis balik. Mana dah? Saya tulis balik W prime plus 2W sama dengan 1. Okay. Integrating factor exponential of 2x. Right? Okay. Exponential of 2dx sama dengan e to the 2x. So masukkan balik exponential exponential 2x ke dalam original equation tu. So kita akan dapat, so this is like W prime plus 2W times e to the 2x plus 2W sama dengan e to the 2x. Kita harapkan sebelah kiri dan kanan. Okay, so ini adalah cuma d of e to the x W. Itu XW. Okay, boleh selesaikan tak daripada sini? Itu integrate. Boleh kan? So W dapat apa? Tak dengar. So W dapat? Dia nak jawab. So W sama dengan 1/2 plus C e to the minus 2x. So integrate both sides. Yang ni sama dengan B prime. So untuk dapatkan B, B sama dengan integrate 1/2 plus C e to the minus 2x dx. Saya tak nak selesaikan yang ni sebab awak dah belajar dalam ni, kita 100, kita tak ada masalah. So selesaikan dapat V sama dengan 1/2x. okay, 1/2 x plus 1/2 C. boleh
Satu per 2 CE negatif 2X. CE negatif 2X berapa per 2? Negatif 1 per 2 kan? Tambah C. Okay, so saya Negatif sebab half. dia ada constant tu, kita kena bezakan constant 2 tu. So saya boleh buat apa dia? Tolak setengah C1 tambah dengan C2. Okay, so yang ni tambah negatif 2. C1 sebab saya tukar balik lah sebab mungkin ada banyak ni. C1 tambah dengan C2. Okay, so dia sama dengan 1 per 2X tolak dengan C1 over 2 e to the minus 2X plus C2. Okay, so therefore Y sama dengan V darab Y1 tadi. So kita darabkan terus. Saya tak cukup ruang kat sini. Tak apalah, kita nak bezakan yang ni. Ini adalah. So Y sama dengan E. 1 per 2. Okay, V atau okay, tak apa. Okay, so 1 per 2 X tolak dengan C1 per 2 e to the minus 2X plus C2 darab dengan e to the X. Okay, so kalau selesaikan dapat 1 per 2 X e to the X tolak dengan C1 per 2 e to the minus X tambah dengan C2 EX. Okay, so kalau awak ingat balik tak? So tadi daripada method of undetermined coefficient. Daripada method of undetermined coefficient kita dapat yang ni untuk Y particular. Kemudian daripada homogeneous equation kita dapat yang ni. Okey. Okey, kalau nak bagi cantik saya boleh buat macam ni. Saya boleh buat tulisan merah, saya buat pada mana saya tulis kat atas lah. Solution. Nampak ke yang star ni? Solution saya boleh kata Y sama dengan 1 per 2 X e to the X plus C3 e to the minus X plus C4 e to the X. Sebab C1 bahagi 2 ni kita kata sebagai C3. So, sebab nak bagi cantik semua tambah-tambah. Okay. Okay, so that is the reduction of order. Dia panjang sikit. Tapi yang bagusnya untuk reduction of order ni, dia akan dapat ke semua solution. So apa sebab kita kata Y, kita tahu satu solution, Y1, we knew. So kita kata the whole solution will be sum V of X times Y1. So kita akan dapat ke semua solution. Tak macam apa method of undetermined coefficient, kita cuma darab dan dapat particular solution. Inspection method pun kita dapat particular solution. Tapi untuk reduction of order kita dapat semua. So tak perlu lagi Y homogeneous plus Y particular. Kita dah dapat semua. Okay, let's look at yang apa? Seterusnya variation of parameters. Tulisan merah lah pula. Okay, variation of parameters. Awak kena ingat, variation of parameters, kita ada dia punya apa ni, requirement dia, you knew Y1 and Y2 are the solution. And then the whole solution will be Y sama dengan V1 Y1 tambah V2 Y2 is the general solution. So kena pastikan dia ada 1 dengan 2. Kalau 3 dia complicated sikit. Tapi untuk setakat ni kita guna 2 saja. If you knew
You have to. Okay, let's look at, tengok balik equation kita. Kita ada lambda sama dengan plus minus 1. So, kita tahu yang solution dia sama ada y1 sama dengan ex and then y2 sama dengan e to the minus x. So, yang ni perfect. Sebab kita ada two different roots. Okay, so kita buat apa? So kita kata y1 pula. Mana? Okay. Y equals to v1 ex plus v2 e to the minus x. So persoalannya macam mana nak cari v1, macam mana nak cari v2. Okay, hari tu kita dah buat yang apa ni, v1 is just integration of minus y2 bagi dengan w. Saya nak ringkaskan ni je. Kalau nak tulis apa ni, Cramer's rule pun tulislah. Contohnya awak kata v1 prime sama dengan Cramer's rule of ni y1 prime, y2 prime, and then you have 0 r1 apa dia, rx. Okay, y2 and then y2 prime. Okay, y1 and y2 and y2. Okay, so kalau nak tulis ni pun boleh, tapi saya rasa dia tak cantik. Dia macam makan ruang sikit. So saya terus sebab benda ni senang je nak ingat. Okay, so it's just y2 darab dengan r of x bagi dengan w of x. So ini adalah Wronskian. Rasanya awak dah belajar ni. So Wronskian adalah it's just x. y1 prime, y2 prime dx. And then v2 is y1 rx bagi dengan wx dx. Okay. Ada persoalan setakat ni? Tak ada. So yang ni direct to the point. Okay. Nak selesaikan ke? Perlu tak selesaikan? Saya rasa macam senang kan? Tak ada. Teruskan. Teruskan tak perlu selesaikan? Ke nak tengok juga? Nak tengok. Nak tengok juga. Alright. Okay, so kita ada apa tadi? Saya ulang balik. Rx on the right hand side adalah e to the x, dan kita ada y1 sama dengan ex, y2 sama dengan e to the minus. Boleh tak benda ni dia mengganggu? Sekejap saya nak duduk kat atas ni. Macam mana nak gerakkan? Okay. E to the minus x. E to the minus x. Kenapa dia gini macam ni? Sekejap Okay, e to the minus x. Mungkin di atas, terlalu atas kot. Minus x. Tak nak ni. Okay, so kita kira paling mudah kita kira yang W dulu. Sama dengan ex. Ex e to the minus x minus e to the minus x. So dapat apa? So kita akan dapat minus e 2ex minus
dengan e to the dia jadi kosong. Kan sebab 2 dengan 1 dengan negatif 1. Okay, saya terlalu laju sikit. Okay, so dia akan dapat minus ex darab dengan e to the minus x tolak dengan e to the x darab dengan e to the minus x. So dia akan dapat yang ni jadi kosong, tu minus 1 minus 1. So dapat minus 2. Okay, so kita buat y sama dengan ex integration of minus e to the minus x darab dengan e to the x bagi dengan minus 2 dx tambah e to the minus x integrate with ex darab dengan e to the minus x bagi dengan negatif 2. Sekejap, bukan positif sebab dia adalah ni adalah y1, ni adalah x dx. Okay, so yang ni positif and negatif, negatif, positif, yang ni jadi negatif. So yang ni akan saya keluarkan 2. So e to the x per 2. Yang ni akan jadi dx. Tambah dengan, tolak dengan 1 per 2 e to the minus x. Jangan masukkan ke dalam, dia tak sama. Dia akan jadi e to the 2x dx. Okay, jangan masukkan ke dalam. Yang ni, apa ni, kalau nak mudahkan ke dalam ni tak boleh. Tak boleh. So yang ni adalah dosa besar ni kalau buat. Tak boleh. Dalam matematik lah. So dia tolak. Okay, so yang ni mudah saja. Saya akan dapat e to the x divided by 2. So kita dah dapat yang bahagian yang ni. So this is, kalau awak perasan yang ni adalah particular solution yang kita buat dalam method of undetermined coefficient. Okay, so masalah sekarang adalah kita nak selesaikan yang ni. Okay, so guna substitution method. Use substitution method. Okay, dapat apa? So, ya, saya akan biarkan awak buat begini sebab itu adalah skill awak. Nak guna apa dia? U sama dengan berapa? U sama dengan yang paling mudah? E to x. U sama dengan 2x. E 2x. Saya rasa lebih baik guna U sama dengan apa? U sama dengan 2x. Kalau saya lah. Kalau awak nak guna U sama dengan E2x pun boleh, tak ada masalah. Tapi masalahnya kalau dia akan kekal dengan E2x. So kalau saya guna that U sama dengan 2x. So akan dapat du sama dengan apa ni? 2 dx. So yang ni akan jadi single saja. Okey, dapat jawapan tak? So akan dapat 1 per 2 e to the minus x darab apa dia? 1 per 2 e power of 2x. Power of 2x 1 divided per by 2 e to 2. the power of 2x. Yes, e to the power e 2x tambah dengan constancy. So it should be e to the 2x over 2 plus some constancy. So Betul, yang depan jawapan tu tak ada constant juga. apa dia? Yang depan tu yang untuk ex bahagi 2. X, EX yang mana kejap. Which one? Yang y1 tu tak ada, Yang ni? ada constant juga. Yang Yang belakang. mana? Depan lagi. Depan lagi ni? Yang sebelum negatif tu. Sebelum negatif. Yang ni? Yang integrate, yang
Yang integrate kali pertama tu. Yang untuk integrate dx tu. Yang ni, Bawah dia. bawah dia. Yang Bukan doktor, yang Bukan tu. DX sahaja tu. ni, dx sahaja. Yang integration DX sahaja je. Kejap Yang Yang mana? EX per 2. Oh, yang ni? Yang tu. Yang ni Tak ada constant juga ke? Oh ada. Tapi saya letak kat sini. Boleh je. Boleh je sebab dia apa ni, constant tu boleh. Kalau nak letak constant pun boleh. Tak apa. Okay, so yang ni tambah C. Tak ada masalah sebab dia cuma constant. Can be any number. Tak ada masalah. C1 lah. C1. Yang ni C2. Tapi yang ni akan jadi tambah C tu darab dengan E to the X. Sebab kalau awak kona-kona pun dia akan jadi, tak apa, kita teruskan saya tunjukkan kenapa saya remove, kenapa saya removekan dia punya C1 ni. Okey, okey. So kalau ni saya buat, saya akan dapat X, Y sama dengan X E to the X per 2 tambah dengan C1 E to the X. Ni untuk yang yang kuning ni. Okey, tolak dengan yang ni akan jadi E X kuasa bagi dengan 4. So tolak dengan C2 E to the minus X divided by 2. Okey, so nampak tak dia, saya boleh kumpulkan, saya akan jadi C1 pula. Nak tolak ni saja, E to the X. Okey, so kalau saya buat dalam kurungan, saya akan dapat C1 tolak dengan 1/4 E to the X. So yang ni adalah constant, so saya boleh kata this is equals to X per 2 E to the X tambah dengan C3 E to the X tolak dengan C2, saya tak nak jadi negatif, saya nak buang negatif, saya boleh buat C3 dan saya boleh buat C4 tambah C4 E negatif X. Itu dapat jawapan yang sama dengan kita buat reduction of order dengan and as well as method of undetermined coefficient. Okey. Okey setakat ni? Okey. Okey. Okey, kemudian method of apa lagi? Apa tadi? Kita tengok balik sebab dah ni saya tengok. Variation of parameters. Exponential shift. Okey, exponential shift. Okey, kita buat satu-satu ni. So yang ni dah. Inspection method dah kita tak perlu buat sebab dia tak mengikut kriteria. Reduction of order dah, variation of parameter dah, exponential shift. Okey, exponential shift kita kena ingat dia dia kena apa? Dia punya syarat dia right hand side must be exponential of AX. Okey, kalau tak ada exponential dia tak boleh sebab nama pun exponential shift. Okey, so adakah dia sesuai? Ya, sebab apa dia? Di right hand side dia A dia sama dengan 1. So kalau saya tulis dalam bentuk ni buat D squared minus 1 of Y sama dengan E to the X and then A equals to 1. Okay, so bila macam tu, exponential shift dia kata apa? Kita boleh bawa E to the X tu sebelah kiri dan kita tambah. Okay, so dia punya ni adalah bawakan dia sebelah kiri, kita akan dapat
e to the minus x d kuasa 2 tolak 1 of y sama dengan 1. So saya shiftkan dia, saya akan dapat d minus yang ni d adalah d minus minus a. So kalau dalam kes ni dah 1, saya jadi tambah disambung dengan kuasa 2 tolak 1 of y sama dengan 1. So dia akan masuk ke dalam. Dan exponential tu dia boleh bawa ke depan. Oh, saya kat ni saya buat big Y lah. Sekejap. YP. So YP, big YP sama dengan e to the minus x darab dengan YP. So bear in mind. Takut terlupa. Okay, so yang ni dia jadi constant. Jadi constant senang sikit. So kita buat d kuasa 2 tambah 2d tambah 1 tolak 1 of YP sama dengan 1. So akan jadi d kuasa 2 tambah 2d of YP sama dengan 1. Okay. Kita stop kat sini dulu. Cuba kita tengok kalau guna apa dia? Dia memenuhi kriteria untuk inspection method. Sebab apa? Sebab yang ni adalah constant dan a n minus k ada nilai. Ingat lagi tak apa dia punya ni? R O bahagi AN. Yes, a n of minus k. X dan x to the power of k. So YP sama dengan x to the power of k bagi dengan k factorial darab dengan R0 divided by AN minus k. Dalam kes ni k apa? K satu saja. Sebab this is only power of 1. So kita dapat x power of 1 of 1 factorial darab dengan 1. ANK adalah 2. So yang ni sama dengan x per 2. So kena ingat yang tu adalah big Y. So big YP. So untuk cari YP, saya tulis kat sebelah sinilah. So YP sama dengan x per 2. So this is EX minus x of YP sama dengan x per 2. So YP sama dengan x EX per 2. Dapat jawapan. Sama dengan jawapan yang sebelum ni. So yang ni awak kalau tak diberi arahan suruh guna apa, check apa yang awak rasa paling senang. Kalau tengok kat sini exponential shift saya rasa paling senang sebab mungkin key trick dia kalau awak terlupa yang kat sini lah. Tapi yang ni tak ada masalah, cuma apa D plus A ataupun kalau nak guna ni pun saya boleh buat apa ni, saya boleh kata di trik pun sama. Kalau saya buat apa ni, A sama dengan negatif 1. Sebab apa? Sebab saya kata negatif 1 sebab saya merujuk kepada A yang di sini. Pun boleh. Dia membawa maksud yang sama sebenarnya. So, corner kiri kanan macam tu je. Okay, so kena ingat yang ni sahajalah. So, yang lain tu guna apa method yang okay. So saya rasa yang tu straightforward. Inspection method bukan apa dia, exponential shift, dan yang terakhir sekali adalah reduction of bukan reduction, inverse apa nama dia ni, inverse operator. Yes, thank you. Dah banyak sangat. So inverse operator.
So inverse operator, dia punya requirement dia nombor satu, kita ada e to the ax untuk right hand side. Kemudian kita ada e to the ax darab dengan any function f of x. Dan yang terakhir kita ada sama polynomial of x. This is polynomial. So dia punya di pengajaran dia, apa pengajaran? So YP untuk inverse operator adalah 1 over LD times R of X. So boleh guna semua, tapi dia tengok tengok right hand side dia jenis apa, sama ada yang ni ataupun yang ni. So yang benda tu yang menentukan linear derivatives ni apa dia. Okay, let's check. Kita buat tadi d kuasa 2 tolak 1 of y sama dengan e x. So yang ni merujuk kepada yang first case, which is e to the x sahaja. So dalam case ni, cuba check balik dia punya requirement dia. YP sama dengan 1 over L of A EX. So pastikan L of A ni tidak kosong. So let's check A tu apa? A sama dengan 1. So A equals to 1. So L of A sama dengan A squared minus 1 sama dengan 1 tolak 1 sama dengan kosong. So tak boleh guna. Bila tak boleh guna, saya kena tukar yang ni dia jadi 1 over x to the power. Dia lebih kurang. Kalau awak nampak pun macam dia lebih kurang yang macam exponential shift juga sebenarnya. So dia akan jadi x to the power of k factorial times m of a times ex. So kita kena decide m of a tu apa. So untuk decide m of a, kita buat LD sama dengan d squared minus 1. So this is equals to d plus 1 d minus 1. Okay, so yang ni sama dengan m of d darab dengan d tolak 1. So therefore kita boleh kata m of a sama dengan a tambah 1 sebab d adalah m of d adalah d plus 1. So dia akan jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. K sama dengan berapa? K merujuk kepada yang ni, yang power kat sini. Power of d minus 1. Sebab ingat tak kalau ni dia akan jadi d minus a of k. So kita ambil k kat sini. So k sama dengan 1. So masukkan balik. So this is just x to the power of 1 divided by 1 factorial times m of a which is 2 times e to the x sama dengan x per 2 e to the x. So yang akan dapat this is yp, which is what we are looking for. Okay, straightforward kan? Tak ada senang je. Mungkin yang ni lah kena ingat apa ni yang apa benda ni dia punya expression yang kat sini. Kalau A tak sama dengan kosong, kita boleh direct to the point. Kalau A sama kosong tu yang kena buat manipulation sikit. Okay, last kali apa dia? Apa nama dia? Oh, tak ada. So inverse operator yang last kali. Okay, last kali saya nak bagi contoh kalau saya ada equation dan awak tentukan what kind of method to use. Contohnya kalau saya ada saya tak nak bagi, okey tak apalah kot. Nak bagi yang mana ni? Saya tengah tengok soalan. Okey tak apa. D kuasa 3.
So d cube times d squared minus 1 of yp sama dengan x squared. Okay. Decide the method. And solve. Okay. Saya cuma bagi hint saja. Contohnya dia punya ni. Mula-mula. Tak minum air kejap. First thing, cari homogeneous solution. Okay, so dia punya roots adalah 0, 0, 0, 1 minus 1. Okay. Dan dia punya y homogeneous should be C1 plus C2x plus C3x squared plus C4 e to the x plus C5 e to the minus x. Okay. Okay, so awak nak guna cara apa? Reduction of order. Reduction of order. Reduction of order, awak kena tengok yang ni je akan jadi, okay, option 1. Reduction of order. Okay, kalau awak nak buat yang tu, awak kena tengok yang ni adalah D kuasa 5 tolak D kuasa 3. So, yang ni akan jadi berulang-ulang dia punya integration sebab dia adalah D kuasa 5. Dan ni adalah D kuasa 3. Kalau D kuasa 2 senang, tapi pada saya tak nasihat buat sebab apa, nanti awak akan menimbulkan banyak integration. Ada cara lain? Undetermined coefficient. Okay, undetermined coefficient adalah cara yang paling yang bukan saya pangkah ni, bukan saya kata tak bagi, boleh, tapi quite tedious. Dia akan masa banyak. So yang kedua, option yang kedua, undetermined coefficient boleh. Sebab dia adalah yang paling mudah dan paling general untuk guna semua jenis derivatives. Undetermined coefficient awak kena pastikan the problem is make sure that your algebraic derivation kena betul. So kalau algebraic derivation awak salahlah semua dia punya coefficient. Okay, untuk undetermined coefficient, YP awak nak cakap apa? YP kosong. Kosong 3 kali. Kosong sampai? Kosong, kosong, kosong. Kosong, kosong, kosong. Okey, kalau berdasarkan ni, mungkin awak masukkan yang ni kot. Berdasarkan Y homogeneous, dia ada, yang ni kita dah ada, dan juga dengan right hand side, ada X kuasa 2 dan juga Y homogeneous dengan yang ni. So YP kalau tengok dia tak perlu ada exponential sebab the right hand side tak ada exponential. Kita tak perlu buat exponential. So dia mesti melibatkan polynomial of X. AX3. So apa dia EX3? AX3.
AX kuasa 3. Boleh diterima AX kuasa 3 Tambah BX kuasa 4 tambah CX kuasa 5. Okey. Kita boleh stop dekat 5. Sebab apa? Sebab derivatif dia sampai 5 sahaja. So kalau 6 dan 7 pun dia tak ada membawa makna apa-apa. Okay, so kalau daripada sini kita cuma melibatkan ABC 3 koefisien sahaja. Okey, kita tak cukup masa. Satu lagi, option yang ketiga, ada lagi tak? Yang ni saya percaya yang awak, you can solve this. Guna inverse operator. Yes, one more is inverse operator. Boleh juga. Sebab apa? Sebab right hand side dia adalah x squared. Exponential shift memang tak boleh. Kemudian kalau sebab dia bukan eksponen, right hand side dia. Kalau reduction of order, apa lagi? Variation of parameters tak boleh sebab kita ada pelbagai solution, lebih daripada 2. Okey, dan satu lagi apa dia? Okey, tak adalah yang itulah. So inverse operation. Tak sempat, kalau siapa yang ada kelas tu boleh je keluar. Saya ni pun saya inverse operation operator. So kalau saya guna D kuasa 3 D kuasa 2 tolak 1 Y sama dengan X kuasa 2. So saya akan dapat Y sama dengan 1 over D cube D squared minus 1 of X squared. Okay, so the difficulty will be, kesusahan yang kita nak dapat adalah how to evaluate yang kat sini. Okay, so kalau ni kita boleh tengok, saya pecahkan yang ke sini, 1 per D kuasa 3, D minus 1, D plus 1. Okay. So kita tak sempat nak siapkan. So saya bagi jawapan, nanti awak boleh try sendiri kat rumah. Dia punya particular solution adalah jawapan dia negatif X kuasa 3 per 3 tolak dengan X kuasa 5 per 60. Okay, so yang ni adalah particular solution. Saya tak sempat nak solve kat sini. Alright, ada soalan setakat ni? Saya pun tak sempat nak jawab soalan. Kalau ada soalan boleh je tanya melalui Google Classroom ataupun Telegram ataupun apa-apa. Okey. So siapa yang tak masuk, kalau boleh saya nasihatkan semua masuk dalam Google Classroom sebab ada seorang tak masuk dalam Google Classroom sebab saya nak hantar soalan test 2 malam ni. Okey, jangan lupa test 2 malam ni pukul 8. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Thank you. Doktor. Thank you, Doktor. Masih. Doktor.